Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Muawiyah Al-Murtada bin Fajar Nina Purnama Alam. Saya merupakan alumni IPG Kampus Darul Aman dan kini bertugas di SK Tanjung Pisang, Selangking, Simunjan, Sarawak. Lebih dahulu saya ingin memperkenalkan ahli kumpulan saya iaitu Nur Taibah Naimah binti Muhammad. Seterusnya Siti Batrisya Rauhah binti Syahrul Hilmi, Muhammad Farid bin Muhammad Khalid, dan pensyarah kami iaitu Encik Saifuddin Azam Shah bin Ahmad. Sebelum saya ingin membentangkan dengan lebih lanjut tentang inovasi yang telah kami cipta, saya ingin mengajak anda semua untuk kita recall semula tentang revolusi industri 4.0 dalam pendidikan, yang mana pendidikan perlu beradaptasi kepada kaedah baharu pengajaran selari dengan perkembangan pantas teknologi. Apabila kita menyebut tentang revolusi industri 4.0 dalam pendidikan, yang merujuk kepada Internet of Things ataupun Big Data, iaitu murid mengakses bahan-bahan maklumat PDPC melalui online dan juga ataupun disebut sebagai cloud based dan juga digitalisasi sumber pengajaran. Namun baru-baru ini kita telah dikejutkan dengan satu fenomena yang telah merubah 360 darjah landscape pendidikan negara kita, yang mana iaitu fenomena ini ialah COVID-19. Dan seperti mana yang kita tahu, semua pelajar perlu duduk di rumah dan belajar belajar di rumah. Dan kita bergantung sepenuhnya kepada online, yang mana guru perlu memberi bimbingan secara online. Namun ada satu permasalahan besar yang berlaku, yang mana apabila kita lihat kepada murid-murid yang berada di kawasan pedalaman, mereka ini adalah golongan yang sangat susah untuk mengakses internet. Dan hal ini merupakan satu cabaran yang sangat besar kepada mereka, kerana apabila mereka tidak boleh mencapai internet, maksudnya mereka tidak boleh belajar. Oleh itu, saya rasa terpanggil untuk mengasimilasikan antara cabaran kita untuk merealisasikan pendidikan revolusi industri 4.0 dalam pendidikan, dalam masa yang sama untuk menyediakan platform offline selari dengan cabaran baru kita iaitu coronavirus, seperti mana yang telah dicadangkan oleh Kementerian Pendidikan, iaitu Kementerian Pendidikan mencadangkan 3 kaedah. Yang pertama iaitu online, yang kedua iaitu luar talian offline, dan yang ketiga offsite. Dan offsite ini ialah hanya offsite ini sahajalah yang mampu membantu golongan pedalaman dan juga golongan-golongan sekolah-sekolah yang berada di kawasan yang sangat lemah capai internet untuk meneruskan pembelajaran. Oleh itu, saya melihat ini adalah satu perkara yang perlu diasimilasikan, dan saya terpanggil untuk menyediakan satu inovasi yang mana menyediakan murid untuk melakukan pembelajaran kendiri, yang mana inovasi yang mampu memberikan murid pembelajaran kendiri untuk mereka terus kekal belajar walaupun dalam keadaan offline. Dan ini adalah analisis masalah yang telah saya lakukan dalam kajian tindakan yang telah saya laksanakan, iaitu yang pertama, tiga instrumen utama. Yang pertama adalah analisis dokumen, yang kedua ialah ujian lisan, dan yang ketiga ialah pemerhatian melalui refleksi kendiri. Yang pertama adalah analisis dokumen, yang mana pertama, penulisan jurnal refleksi mingguan guru. Melalui penulisan ini, saya dapati murid lemah dalam kemahiran membaca dalam sesi PDP dan mereka tidak melibatkan diri dalam kelas dengan baik. Dan yang kedua ialah keputusan penilaian mingguan murid yang juga memfokuskan kepada kemahiran membaca murid, yang mana hanya hampir setengah sahaja murid yang mampu membaca dengan baik. Dan yang kedua adalah ujian lisan. Mereka tidak dapat mengingat kosakata dalam tajuk terpilih dengan baik. Maksudnya, apabila murid tidak mampu membaca, murid tidak mampu mengingat. Dan ini berlaku selepas PDP, kaedah tanpa intervensi. Dan ini adalah responden yang saya perhatikan, 5 responden utama, yang mana kita lihat responden yang satu ini memang tidak dapat membaca langsung daripada perkataan-perkataan yang telah diberi, dan responden yang kelima hanya setengah saja yang mampu.
Seterusnya adalah pemerhatian refleksi kendiri, yang mana yang pertama, murid lemah dalam menghafal kosakata bahasa Arab dalam tajuk yang tertentu yang mana merujuk kepada 2.2.3 dalam DSKP. Dan yang kedua, murid tidak mengetahui asas bina ayat bahasa Arab, yang mana asas membina ayat adalah satu perkara kemahiran yang penting dalam subjek bahasa. Yang seterusnya, murid tidak gembira ketika proses PDPC. Ini lebih kepada kesediaan murid. Dan yang terakhir adalah kekurangan bahan bantu mengajar digital dan ICT dalam kalangan guru di peringkat sekolah rendah. Seterusnya, saya menggunakan model kajian tindakan, yang mana kajian ini telah menggunakan model Chemis dan McTaggart 1988 sebagai kajian tindakan yang telah saya lakukan. Dan saya telah menggunakan model Scamper untuk penambahbaikan inovasi yang telah saya cipta. Dan untuk peserta kajian tindakan, sebelum saya menghasilkan intervensi dan ataupun inovasi ini adalah 5 orang dan kelas 5 efektif. Jenis peserta kajian adalah 3 lelaki dan 2 orang perempuan, dan nama sekolah Kebangsaan Teluk Malik Jitra. Dan mereka ini mempunyai kemampuan yang berbeza-beza dalam PDP. Seterusnya, ini adalah model Scamper yang saya gunakan untuk menambah baik inovasi yang telah saya cipta. Yang pertama, substitute, menggantikan PDPC yang berasaskan bahan maujud kepada bahan berasaskan digital dan ICT dengan kaedah didik hibur dalam pedagogi berteraskan abad ke-21. Combine, menggabungkan sumber-sumber PDPC iaitu audio visual, video, permainan digital, permainan bahan maujud dan pendekatan kolaborasi serta komunikasi dalam satu sistem untuk meraihkan kecergasan pelbagai ataupun multiple intelligence murid. Seterusnya, adapt, beradaptasi dengan penerapan hetagogi, pedagogi dan cybergogi dalam integrasi bahan dan medium pembelajaran melalui intervensi yang dicipta oleh saya, yang mana intervensi ini menggabungkan ketiga-tiga elemen hetagogi, pedagogi dan cybergogi. Seterusnya, modify, iaitu mengubah suai mengikut keperluan pembelajaran maya dengan memberikan ruang akses QR code, iaitu platform YouTube, Instagram sebagai platform PDPC atas talian dan penerokaan ilmu. Dan yang seterusnya, penerapan kaedah gamifikasi, yang mana gamifikasi ini ada dalam offline untuk pembelajaran kendiri, penyelesaian masalah dan pembelajaran bersama komuniti yang merangsang perkembangan hetagogi, pedagogi dan cybergogi murid. Dan yang seterusnya adalah eliminate, penambahbaikan dengan menghapuskan sumber-sumber tidak perlu dan melakukan pembetulan sepanjang proses pembinaan dengan rujukan pakar. Dan yang terakhir adalah reverse, melakukan penjenamaan kepada integrasi medium inovasi tadi, iaitu medium pembelajaran yang telah dibina menjadi satu produk PDPC yang holistik yang dinamakan sebagai kotak gembira ataupun fun box. Seterusnya, saya juga merujuk model pembelajaran model ingatan Atkinson-Schriffin 1968, yang mana model ini menyatakan bahawa murid perlu menggunakan deria visual, iaitu visual dan juga auditory, iaitu deria penglihatan dan juga pendengaran seperti audio dan juga pelbagai warna visualisasi untuk memastikan mereka mempunyai ingatan yang kuat terhadap isi pembelajaran dalam konteks subjek bahasa Arab ini adalah terhadap kosakata bahasa Arab mereka. Seterusnya, ini adalah komponen inovasi dan novelty, yang mana inovasi ini terdiri daripada 3 komponen utama. Yang pertama adalah CAD, game it out, yang mana CAD ini merangsang komunikasi dan kolaborasi murid bersama rakan-rakan, dan juga mereka mereka terlibat dalam pedagogi, iaitu mereka bermain gamifikasi, mereka bermain sambil mereka belajar secara tidak langsung. Seterusnya, untuk elemen yang kedua adalah Funbox. Platform yang kedua iaitu Funbox, yang mana Funbox ini adalah satu perisian aplikasi untuk murid yang menggunakan komputer dalam offline, yang mana murid boleh menggunakan Funbox ini sebagai kamus ataupun merangsang mereka sebagai self-directed
pembelajaran secara kendiri, dan ini juga boleh digunakan untuk guru sebagai bahan bantu mengajar untuk PDP. Dan yang seterusnya, platform yang ketiga adalah Fun-Thesaurus, yang mana Fun-Thesaurus ini adalah kamus ataupun flipbook yang mengandungi isi pembelajaran secara offline, namun ada juga dikaitkan ataupun dijalinkan dengan bahan-bahan PDPC online dalam platform Instagram, YouTube melalui imbasan QR code, yang mana murid boleh mengakses ataupun mencari bahan dengan secara online melalui Fun-Thesaurus ini. Seterusnya, ini adalah potensi komersial, yang mana seperti mana yang saya terangkan tadi, ada 3 platform utama, iaitu Card Game It Out, gamifikasi, dan juga 2 Funbox, yang mana perisian dalam bentuk ICT ataupun digitalisasi dalam komputer yang boleh digunakan pembelajaran kendiri kepada murid. Dan yang ketiga adalah Fun-Thesaurus dalam bentuk offline juga, dan juga apabila murid untuk explore melalui internet boleh juga menggunakan Fun-Thesaurus ini. Seterusnya, ini adalah anugerah inovasi yang telah kami terima, iaitu dalam pertandingan Arabic International E-Innovation Teaching and Learning, dan inovasi ini telah merangkul silver. Dan yang seterusnya, untuk hak cipta, sebenarnya kami telah memohon hak cipta, kami dalam proses untuk memohon, namun disebabkan halangan total lockdown, maka permohonan kami tertangguh. Tapi kami mengharap untuk masa akan datang kami dapat memohonnya, dan kami dapat memohon inovasi ini untuk hak cipta. Seterusnya, kita pergi kepada objektif inovasi secara umumnya, iaitu yang pertama, menyediakan pendekatan gamifikasi dalam PDPC bagi menepati prinsip fun learning dan pendekatan didik hibur dalam kalangan murid, serta meraihkan kecergasan pelbagai multiple intelligence yang ada dalam diri murid. Dan ini berfokuskan kepada offline. Dan seterusnya, membantu murid meningkatkan kemahiran membaca dan mengingat kosakata bahasa Arab. Dan satu lagi adalah untuk memberi pendedahan awal tentang hukum membina ayat dalam bahasa Arab, iaitu dengan pendekatan yang lebih santai, pembelajaran yang bermakna dan menyeronokkan. Dan yang ketiga adalah mengetengahkan pembelajaran kendiri dalam kalangan murid, penerapan bahan berasaskan ICT dan digitalisasi, akses maya dalam bahan PDPC, dan pembelajaran kolaboratif bersama rakan. Seterusnya, ini adalah impak inovasi secara umum, iaitu membantu guru memperkaya bahan PDPC, terutamanya pada pembelajaran abad ke-21 yang mengetengahkan bahan-bahan bersumberkan ICT, multimedia dan digital. Dan juga ini ke arah untuk merealisasikan pembelajaran revolusi pembelajaran pendidikan, revolusi industri 4.0. Dan seterusnya, menyediakan pembelajaran kendiri berasaskan sumber-sumber bahan digital, offline dan online. Seterusnya, mewujudkan suasana berprinsipkan fun learning dan gamifikasi kepada murid untuk belajar sesuatu isi pembelajaran dengan lebih efektif, yang mana pembelajaran bermain dalam masa yang sama, isi pembelajaran itu mereka memperolehi secara tidak langsung. Dan yang terakhir adalah memudahkan murid untuk memahami isi pelajaran yang disampaikan melalui pendekatan inquiry. Dan ini berfokuskan kepada kemahiran membaca dan juga pengetahuan awal tentang hukum membina ayat dalam bahasa Arab. Ini pula merupakan data impak inovasi yang telah saya perolehi, iaitu melalui analisis ujian pra dan pos, yang mana kita lihat peningkatan kepada semua responden yang telah kita perhatikan. Responden pertama 30%, responden kedua 26%, responden ketiga 48%, responden keempat 44%, dan responden yang kelima sebanyak 50% peningkatan. Dan ini pula merupakan data impak inovasi dalam analisis soal jawab proses PDPC, yang mana 5 instrumen utama. Misalnya, untuk guru menggunakan BBM dari sumber multimedia mengalami peningkatan sebelum dan selepas menggunakan inovasi, yang mana memang secara jelas inovasi ini mengandungi sumber multimedia dan juga digitalisasi ataupun bahan-bahan bantu mengajar dalam bentuk ICT. Dan ini adalah semuanya mengalami peningkatan. Semua instrumen mengalami peningkatan. Itu saja pembincangan saya.
Sekian, terima kasih.